وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومن تمام الصوم كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى كالأعضاء السبعة الآتي ذكرها. وفي الحديث 5 يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. Sambung perbahasan bab puasa. Kata musannif rahimahullah, dan daripada kesempurnaan puasa adalah kaful jawarih, ini menahan anggota-anggota diri, anggota-anggota badan daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kal a'dha'i sab'atil ati dzikruha, seperti anggota-anggota yang 7 yang akan datang sebutnya. Jadi musannif rahimahullah akan sebut berkenaan dengan ke-7 anggota ni, iaitu lisan, uzun, iaitu mulut, lidah, hidung, lepas tu mata, telinga, lepas tu tangan, kaki, perut dan juga faraj. Jadi ke-7 ni dia akan bahaskan pada bab akhlak nanti di akhir. Kemudian dia kata fafil hadis, dan di dalam hadis 5 perkara yang membatalkan orang yang puasa. Maknanya membatalkan pahala orang yang berpuasa, iaitu berdusta, mengumpat, mengadu domba, sumpah dusta dan melihat dengan syahwat. Tapi hadis ni kata Syekh Ibn Hajar dalam kata Syekh Ibn Hajar tentang hadis ni, dia kata batilun kama fil majmu', hadis batil, tak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Subuki iktasar ala tad'ifihi. Nak baca ni? المعنى أن كمال الصوم وتمامه يكون بكف جوارح الإنسان وأعضائه عن كل ما نهى الله تعالى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، وفي رواية فليقل إني صائم إني صائم. Macam surat 211 tu, yang tu nanti ada hadis yang sama juga, ada di depan nanti kita akan tengok. Dan bawah tu tak ada apa lah, maknanya tidak sebut dah tadi, sekadar bagi tahu tentang anggota yang 7 tu, dan dia cakap sikit berkenaan dengan dusta, sumpah palsu itu kepada wa minal ma'asi tu. Awas sekali, wa minal ma'asi allati 'ala as-sha'im an yajtanibaha. Masuk sebelah. Qala wa min al-ma'asi allati 'ala as-sha'im an yajtanibaha an-nadharu bi syahwatihi. Daripada dosa-dosa yang
yang mesti atas orang yang berpuasa dia menjauhinya adalah an-nazaru bi syahwah, iaitu melihat dengan syahwah. Wa huwa an-nazaru ila ma la yahillu an-nazar ilayhi, iaitu melihat kepada sesuatu ataupun kepada barang yang tidak halal melihat kepadanya. kan-nazari ila an-nisa'i al-ajnabiyyati qasdan, Seperti melihat kepada perempuan-perempuan ajnabi, perempuan-perempuan yang halal untuk kita nikahi dia. Kita lihat tu qasdan, dengan qasad. Kalau lihat untuk nazar, untuk nak berkahwin tu lain. Itu memang syarak tuntut. Maksudnya sebelum kita lihat nak tengok siapa calon isteri kita tu, jadi dalam syariat ada disuruh untuk nazar, supaya kita kenal siapa yang akan jadi bakal isteri kita. Itu dituntut. Tapi ni saja seronok-seronok tengok, buka Facebook cari gambar orang perempuan, tengok perempuan ni, tak ada kerja lain. Tak. Tengok saja-saja, bukan tengok aurat tu. Tengok aurat tu haram dah. Tengok aurat tu haram. qala Allah Ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Katakanlah, tundukkanlah pandangan mata kamu, nescaya mereka akan menundukkan daripada pandangan mata mereka. Qul lil mu'minin. Dan perintah menutup mata ni bukan saja pada orang mukmin. Sebab syariat Allah Subhanahu Wa Taala ni atas pendapat jumhur ulama, bukan hanya pada orang-orang mukmin, bahkan kepada kafir sekalipun. Bahkan orang kafir sekali. Tapi kenapa di sini qul lil mu'minin sahaja? Itu ulama jawablah. Sebab sama juga dalam Allah sebut dalam Quran, awal surah Baqarah, hudan lil muttaqin. Al-Quran ni Allah sebut hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sedangkan Al-Quran ni bukan hanya petunjuk kepada orang bertakwa, petunjuk kepada semua manusia. Dalam surah Al-Baqarah juga, pada ayat puasa kutiba alaikumus syiyam tu, Allahumma shalli ala Muhammad, syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah Ta'ala sebut hudan linnas. Al-Quran tu merupakan petunjuk kepada manusia, petunjuk bagi manusia. Tapi di awal surah Al-Baqarah Allah sebut hudan lil muttaqin. Sebab di sini maqam al-madh, Allah nak puji orang muttaqin. Seolah nak bagi tahu yang menjadikan ambil Al-Quran ni sebagai petunjuk hanya orang yang bertakwa. Sedangkan pada hakikatnya Al-Quran ni petunjuk kepada semua manusia. Tapi di sini nak puji golongan orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, nak bagi tahu hanya seolah-olah mereka ni je yang nak bagi tahu, mereka ni saja yang ambil Al-Quran tu sebagai petunjuk. Sedangkan Al-Quran tu petunjuk kepada semua manusia. Sebab tahu Allah sebut dalam Al-Quran ni hudan linnas. Sini hudan lil muttaqin. Sebab sini nak puji. Sebab lepas tu Allah sebut perihal orang-orang kafir, dan Allah sebut perihal orang-orang munafik. Jadi di sini qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. So katakan kepada orang-orang mukmin. Lagi satu, bila Allah sallallahu Muhammad, bila seseorang tu, sebab kita ni sebenarnya sebab nafsu kita jahat. Bila orang duk suruh kita buat macam-macam, kita rasa orang lain tak suruh aku sebenarnya orang tu sayang dia. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh sebut mukmin, sedangkan perintah tu bukan pada orang mukmin saja. Sebab tu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba dia. Macam seseorang tu dia sayang orang tu, dia akan jaga orang tu, dia suruh orang ni buat baik. Tapi orang lain dia buat tak tahu. Itu sebenarnya dia kasihkan orang tu. Si fulan ni dia jaga si fulan ni. Dia jaga kalau dia tegak jatuh ataupun tergelincir,
dalam perjalanan dia angkat, bawa dia jalan ke jalan yang betul. Maknanya dia bimbing, tapi dalam masa yang sama ada orang lain tapi dia buat tak tahu. Sebab ni apa nampak orang ni macam dalam keseronokan lah. Maknanya orang buat tak kisah, tapi sebenarnya dia makin hanyut. Tapi orang ni sebab dia sayang, dia dibimbing. Cuma kita nafsu kita bila kita disuruh ataupun kita kena macam-macam, orang guru suruh ni, orang yang murabbi kita suruh buat macam-macam, kita rasa buat tak suruh aku, orang ni tak suruh, sepatutnya kita rasa gembira. Sebab kita dapat inayah, dapat inayah, pertolongan ataupun penjagaan daripada guru. Bezalah kalau kita tengok zaman sekarang dengan zaman dahulu. Hai, macam وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر. Ada hadis panjang lagi. Fal-ainanu tazniyan fazinahuma an-nazaru. Mau tu? Apa tu bacaan? وأما النظر إلى ما تقدم من غير قصد كأن نظر سهوا لامرأة أجنبي فغض بصره أجنبية فغض بصره فلا إثم فيه. Adapun melihat kepada ma taqaddama min ghairi qasdin, yakni ila nisa ajnabiyat, tapi melihat min ghairi qasdin, bukan dengan qasad, pandang-pandang Allah terpandang. Tengok-tengok pandang kiri Allah terpandang. Ataupun pandanglah, maknanya bukan dengan qasad dia, bukan dengan sengaja. Ka'an nazara sahwan limra'atin ajnabiyatin. Lepas tu dia nampak faghadda basarahu, maknanya dia tutup mata dia ataupun dia alihkan pandangan mata dia. Maka orang ni fala isma fihi, maka tidak ada dosa padanya. Tidak ada masalah. Sebab tu dalam satu hadis orang tanya Nabi tentang nadratun fujaiyah. Orang kata penglihatan secara tiba-tiba kita pandang Allah nampak makcik tengah duk susu anak, tentu dia tengok lagi lama-lama. Tu dosa lah. Sebab yang pertama tu bi ghairi qasdin, tapi kita idamatun nazar, kita meneruskan lihat lama-lama tu itu dengan qasad, walaupun kita tak berkelip. Walaupun tak berkelip. Wa amma hadis خمس يفكر من الصائم فقد قال عنه شيخ ابن حجر الهيثمي باطل كما في المجموع. قال الماوردي وبفرض صحته فالمراد بطلان الثواب لا صوم نفسه لا صوم نفسه لا بطلان الصوم نفسه. Adapun hadis khamsun yufattirna shaim, kita baca tadi, maka Syekh Ibn Hajar kata hadis yang hadis batil kama fil majmu'. Lepas tu kata Imam Al-Marwardi wa fi fardhi sihhatihi, dan dengan fardu takdir sah hadis tersebut. Hadis tidak sah daripada Nabi SAW, tapi kita buatlah kata-kata kita fardu takdir. Maknanya kita anggap kata hadis, kalau hadis tu sahih, maka kalau hadis tu sahih pun bukanlah maksud daripada hadis tu membatalkan puasa. Tak ada mengaji dalam kitab fiqh kata batal disebabkan ghibah, tapi batal membatalkan pahala puasa. Yang dimaksudkan butlanus sawab la as-sawmi an-nafsi, bukanlah butlanus saw nafsihi. Itu batal pahala. Ada puasa gugur tuntutan puasa yang dilakukan, tapi dari segi pahala tidak ada puasa. Waqala Ibn Arraq Kinani في تنزيه الشريعة المرفوعة واقتصر الشيخ الإمام تقي الدين السبكي في شرح المنهج على تضعيفه. ومن تمام الصوم
تحري الإفطار على حلال. المعنى أن من تمام الصوم أيضا تحري الإفطار على الحلال الخالص عن الشبهة. Daripada kesempurnaan puasa lagi, taharril iftar. Taharril iftar ni dia usaha untuk berbuka atas makanan yang halal. Usaha untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang halal yang tidak ada syubhah. Al-halal al-khalis an syubhah. Qala Syekh Basudan, dia kata waqad azza fi zamanina hadza. Azza maksudnya sedikit. Waqad azza fi zamanina hadza. Dan sungguh dah sedikit dah pada zaman kami ni, zaman kita ni ini. Ini makanan halal. Makanan halal tu ada macam kita baca apa yang Al-Imam Al-Ghazali sebutkan, al-halal bayyin wal haramu bayyin. Seperti mana dalam hadis Imam Ghazali kata benda ni akan ada. Halal tu jelas, haram itu jelas, dan wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara halal dan haram tu ada perkara-perkara yang mushtabihat. Sentiasa tiga-tiga ni ada. Cuma yang tak ada apa dia? Al-ilmu bil halal. Ilmu dengan sesuatu yang halal tu, dan juga kaifiyatul wusul, cara untuk sampai kepada yang halal. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ta'liq dia kata betul tiga-tiga ni sentiasa ada seperti mana kata Imam Al-Ghazali. Halal jelas, haram jelas, dan tengah-tengah dia umur mushtabihat, perkara-perkara yang ada syubhah, yang tidak jelas halal ataupun haram. Tapi dia kata sama ada, cuma bila zaman semakin ke hadapan ni, sama ada halal makin banyak ataupun haram makin banyak. Cuma zaman kita ni makin banyak yang halal dan sedikit yang halal, dan semakin banyak syubhah dengan muamalat riba dan sebagainya pada zaman sekarang ni. Dan orang pun tidak ada ilmu tentang yang halal. Mereka tak tahu. Ada teknologi, ambil je teknologi yang datang, tanpa kita saring dulu dengan syariat. Betul tak? Boleh tak perniagaan ataupun muamalah yang begini ikut syariat ataupun tidak? Kita ambil. Yang penting dapat duit. Itu yang kita nampak. Sebab ini betul kata Syekh Nuruddin, duit itu mukjizat zaman ni. Mukjizat. Dia melemahkan orang. Siapa banyak duit dia boleh orang lain jadi hamba dia, boleh buat macam-macam. Dengan duit boleh upah guna. Dengan duit boleh upah buat ni, boleh menipu. Dengan duit orang jadi hamba. Baik. Wallahul musta'an. Dia kata wallahu al-musta'an. Walakin ma kana akhafa syubhatan kana irtikabuhu aslam. Tetapi apa yang sedikit syubhah dia. Ada syubhah tapi gara satu yang bersyubhah tu pula ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang mana sedikit syubhah dia, maka itu buat yang itu, ambil yang itu lebih aslam, lebih selamat. Fatu waqala Syekh Al-Jawi ala halalin ay suriyin la halalin sirfin. Kata Syekh Jawi, Syekh Nawawi Jawi dia ada apa ni, Muhammad Sayyidina Ahmad ada syarahkan kitab ni juga, Ar-Risalatul Jami'ah ni. Kata Syekh Jawi ala pada mensyarahkan kata-kata musannif taharril iftar ala halalin, yakni usaha berbuka di atas makanan yang halal, yakni pada rupa yang halal, bukan halal halal semata-mata. Dia kata rupa yang halal. Apa maksud rupa yang halal? Bukannya atas halal sirfin. Fal halalus suri, dia nak jelas balik, huwa ma lam yu'lam asluhu lakin ma'a sukunil qalbi ilaihi. Halal yakni pada rupa, dari segi rupa, iaitu apa yang tidak diketahui asalnya. Tak diketahui asalnya daripada halal ke daripada haram, tapi hati kita ni tenang, ma'a sukunil qalbi ilaihi. Cukuplah nampak ada tanda halal lah tu.
Sebab itu kita tahap kita orang awam, sekadar kita nampak ada tanda halal, cukup lah. Kita tak disuruh pun, tak disusahkan oleh syarak untuk mencari lagi sampai dalam-dalam lagi. Tapi bila sampai kepada kita satu berita tentang ni halal palsu dan sebagainya, macam ni, jadi maka di situ ada syubhah. Di situ berlaku syubhah. Maka lebih elok tinggal. Ataupun dia tabayun dulu. Tengok betul tak apa yang orang cakap. Boleh jadi sebab sekarang ni salah satu cara nak menjatuhkan satu produk orang, jadi dia buatlah macam-macam. Dia ada produk lain, dia nak bagi produk lain, produk yang sama. Lepas tu dia buatlah cerita yang bukan pasal ni apalah, akhirnya menjejaskan produk orang ni. Jadi fal halal suri, dia kata malam yu'lam aslu, tapi lakin ma'asukunil qalbi ilahi, beserta tenang hati kepadanya. Wa amma ma'a adami sukunil qalb fahuwa syubhah. Adapun malam yu'lam asluhu, barang yang tidak diketahui asalnya serta hati kita tak tenang, rasa tak tenang tentang benda ni, maka itu fahuwa syubhah. Itu kita panggil syubhah. Halal ke haram, halal ke haram, hati tak tenang. Wa amma ma ulima asluhu annahu min haram fahuwa haramun. Adapun sesuatu yang diketahui asalnya bahwasanya dia daripada perkara yang haram, daripada benda yang haram, maka benda tu haram. Wa ammal halalu sirfu falam yujad fi hadzal zaman. Tajanawi jawi. Adapun halal yang khalis, halal yang khalis, yang bersih, maka tidak ada pada zaman ni kecuali air hujan. Allazi nazala minas sama' ya'khudhuhu bikaffihi minal hawa. Dia ambil dengan tangan dia daripada hawa minum. Itu dia kata yang halal. Al halal sirfi. Allahu alam. Tapi kata-kata Imam Ghazali jelaslah. Kemudian daripada kesempurnaan puasa tu lagi ada mulistiksar minal ukli, ketiadaan memperbanyak-banyak daripada makanan. Yakni al-makna annahu yanbaghi 'ala as-sha'im alla yastaksira minal ukli 'inda as-sahur wa 'inda al-fatur. Maknanya bahawasanya seharusnya ataupun sayogianya atas orang yang berpuasa bahawa dia tidak memperbanyakkan daripada makanan ketika bersahur, ketika makan sahur dan ketika makan berbuka. Ketika sahur pun dia kurangkan makan, dan ketika berbuka pun dia kurangkan makan. Sebab apa? Li'annal iktsara minal ukli inda sahur kerana memperbanyakkan daripada makanan ke indas suhur, ketika ketika suhur tu, ketika sahur lah kita sebut, yubtilu maqsudas saum wa ruknahul a'zam alladhi bihi tanwirul qalb, memperbanyakkan daripada makanan tu membatalkan maksud daripada puasa tu sendiri, dan rukun dia yang paling besar sekali, yang dengannya lah akan menerangkan hati. Bihi tanwirul qalb wa huwa kasrus syahwah, iaitu yang dengannya lah dia menerangkan hati. Wa huwa kasrus syahwah, maksud daripada puasa dan juga rukun yang paling azam tu, wa huwa kasrus syahwah, mematahkan syahwat, dan mukhalafatun nafs, dan mukhalafah akan nafsu, dan juga watadyiqu majaris syaitan, dan menyempitkan tempat berjalan atau tempat berlalunya asyaitan daripada dalam tubuh kita. Kan dalam hadis kan yang mana kata syaitan ni yajri majrad dam, kata anak Adam ni. Jadi ada beberapa tafsiran tentang hadis tu. Ada salah satu tafsirannya bahwasanya maksud syaitan dia melalui majra, tempat laluan darah anak Adam ni,
kita ni, maksudnya syaitan dia dapat menguasai manusia ni dengan penguasaan yang sempurna. Tapi cara kita nak tadyiqkan, nak sempitkan laluan dia ni adalah dengan kita kurangkan makan. Kita kurangkan makan, kasrul syahwat, kita nak patahkan syahwat kita. Sebab syahwat ni akan kuat bila kita kenyang. Bila banyak makan, maka kita syahwat tu banyak. Itu bila orang lapar, dia tak ada malas nak buat ni, yang ni malas, yang ni malas. Sebab kenyang, sebab sebab lapar. Wa kadzalikal iksaru minhu indal futur fa innahu yuskilu ala al-ijtihadi fil ibadah. Begitu juga memperbanyak-banyakkan makanan ketika berbuka. Kerana sesungguhnya memperbanyakkan makanan dia ketika berbuka itu memberatkan dirinya daripada dia ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam ibadat. Wa anil huduri wal khusyu'i fiha, dan daripada hudur, hadir hati dia, dan juga khusyuk di dalam ibadat. Daripada dia hadir hati dia, apa yang dia sebut dan buat, hadir apa yang dia cakapkan, apa yang dia sebutkan, apa yang dia buat. Sebab dah kenyang sangat, kenyang perut, lepas tu perut ganggu dan macam-macam lagi lah. Jadi diri jadi berat. Jadi luputlah benda ni. Kalau kita dah perbanyakkan futur, maka di sana ada maksud dia. Ketika suhur, yang di sana ada maksud dia kenapa kita nak puasa ni, yang akhirnya kita macam tak puasa. Jadi tak dapat maksud daripada puasa tersebut. Begitu juga ketika berbuka, kita balun habis apa pinggan apa semua adalah ibadat kita tengah danggang. Jadi itu semua daripada kesempurnaan puasa. Imam Ghazali dia bahagikan kepada 3 kumpulan orang yang berpuasa ni. Ada saumul awam, tak silap anak. Yang kedua saumul khawas. Yang ketiga saum khawasul khawas. Dalam Ihya Ulumuddin. Lepas tu dia kata qala al-Imam Al-Junaid rahimahullah yaj'alu ahaduhum bainahu wa baina sadrihi. Ni tak tahu ni. Ni tak cari. Mikhallah ke mikhlah ni. Ni tak cari. Tinggal dah dulu. Lupa nak cari. Tak suruh. Wa yuridu an yajida halawatal munajah. Wa qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-iksar min at-ta'amil halal bihaitsu tamtali'u minhu al-ma'idah. Faqala alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni adama akalatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan daripada memperbanyak-banyakkan daripada makanan yang halal. Rasulullah memperingatkan daripada makan makanan yang halal, memperbanyakkan daripada makanan yang halal. Sekira-kira penuh daripada makanan yang halal tu, penuh perut. Maidah ni perut dalam. Nabi kata ma mala'a adamiyun, tidaklah memenahkan oleh anak Adam tu satu bekas yang lebih jahat daripada perut dia. Bihasbi bani adama akalatun yuqimna sulbahu, memadailah bagi anak Adam itu beberapa kita kata suapan. Dalam riwayat lain luqaimat, beberapa suapan yang menegakkan tulang dia, tulang belakang dia. Sebab kita bila tak makan jadi macam mana? Mudah tak kita nak tegak badan? Payah kan? Kita jadi Allah lapar, jadi macam bongkok. Tapi bila kita makan, kita boleh nastati' an nuqima sulbana,
Jadi Rasulullah kata cukuplah bagi anak Adam tu beberapa suapan makanan yang dapat menegakkan tulang belakang dia. Benarnya tu cukuplah. Ni ada tahzir daripada Nabi SAW daripada memperbanyak-banyakkan makanan. Daripada memperbanyakkan makan makanan yang halal. Yang haram tu memang tak bagi awal dah. Tapi Rasulullah kata, tapi kalau lah tak boleh juga nak kena makan lebih sikit, maka Rasulullah dah buat satu cantik punya sistem. Kalau fa in kana la mahalata, tak dapat tidak nak kena makan lebih juga, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Ni yang kata 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas dia. Kemudian wayan bagi istighsar minas saum la siyama al-ayyamu al-ayyami. Yang kita baca dah tengah ngaji dah semalam. Bila selepas siyama tu ma'rifah, boleh baca rafa' dengan jar. Tadi kat sini mereka dah buat baris siap-siap dah. La siyama al-ayyamu la siyama al-ayyami. Lepas tu kalau kita baca al-ayyamu, dia punya sifat al-fadilatu. Kalau baca al-ayyami, sifat dia al-fadilati. Baca ni. Habis ni kita nak perhabiskan buat puasa malam ni. Qala wa yanbaghi al-istikthar min as-sawm la siyama al-ayyam al-fadilatu fi syar'i wa billahi taufiq. Habis. Matan habis dah. Cuma dia nak sebutkan puasa-puasa, puasa-puasa sunat. Dia kata seyogia ataupun seharusnya lah memperbanyakkan daripada puasa, lebih-lebih lagi ataupun terutamanya hari-hari yang ada kelebihan di dalam syarak. Yani puasa pada hari-hari yang ada kelebihan di dalam syarak. Wabillahi taufiq. Apa makna dia? Al-makna annahu yanbaghi al-istikthar min sawm at-tatawwu'i. Yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu 'amali bani adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyam junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth yawma'idin wa la yasqab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'imun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi لخلوف فم الصائم أطيب إلى الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه جعل خلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وللصائم وجاره وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Ni apa tak silap ana lah hadis kursi. Inna Allah Subhanahu wa taala sebut kullu amali bani adam lah illa siyam. Tiap-tiap amalan anak Adam tu lah bagi anak Adam tu kecuali siam. Fa innahu li, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu bagi aku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberi ganjaran dengan puasa yang dilakukan. Jadi seolah-olah dalam hadis ni amalan-amalan anak Adam yang lain tu bukan Allah Taala yang balas, sedangkan semua amalan anak Adam ni Allah Taala yang balas. Tapi kata ulama, apa maksud hadis ni? Kata ulama, amalan-amalan yang lain selain daripada puasa semua ada dia punya
apa ni, nilai dia. Buat yang ni dapat pahala ni, buat yang ni dapat pahala ni, dah tetap siap dah. Dan boleh berganda-ganda mengikut keadaan orang tu lah. Adapun puasa tak diketahui. Itu dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti dia lebih daripada apa yang dah ditetapkan. Macam daripada amalan-amalan yang lain. Macam kita kata kalau orang yang bekerja ni masing-masing dah ada gaji. Yang ni gaji dia 2,000, ni gaji dia 3,000, ni gaji dia 1,000. Tapi kalau amalan ni, bos dia kata kalau buat ni aku yang akan bagi kat dia. Aku yang bagi kat dia, tak tahu apa. Tapi yang pastinya lebih daripada yang ni. Maknanya siapa yang buat ni ada amalan-amalan yang berganda-ganda bagi orang yang berpuasa. Tu di sini Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bi, aku sendiri yang akan yang bagi. Bukan tidak duduk di dalam, orang kata qaimah, dalam apa? Qaimah tanggungan. Kan qaimah dah. Senarai. Apa ni, tidak duduk dalam senarai-senarai yang dah ada. Ni ada kat sisi Allah Taala sendiri. Ni kelebihan puasa. Kelebihan ibadat puasa. Kemudian wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum, ni hadis tadi tu. Maka apabila adalah hari berpuasa salah seorang daripada kamu, pada hari yang salah seorang daripada kamu tu sedang berpuasa, maka fala yarfus yauma idzin, maka janganlah dia bercakap kotor pada hari tersebut. Hari lain pun tak boleh juga cakap kotor, tapi hari ini lebih lagi dituntut. Tuntutan itu hari tersebut. Wala yasqab, dan janganlah dia berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, maka jika mencaci akannya oleh seorang ataupun menghina akan dia oleh seorang, au qatalahu, ataupun seseorang memusuhi dia ataupun memeranginya, maka hendaklah dia berkata inni mru'un shaimun, aku ni orang yang berpuasa, aku ni orang yang berpuasa. Dia nak ingatkan diri dia. Ini salah satu cara. Lepas tu ulama kata apa hikmah disuruh inni mru'un shaim. Cuma ulama bahaskan juga nak sebut dalam hati ke nak sebut mulut. Nak sebut dalam hati ke nak sebut mulut. Itu ada khilaf. Tapi kenapa dia kata inni mru'un shaim, supaya apa? Nak bagi sabak diri dia, nak sedapkan diri dia. Sebab kita ni perlukan, sebab tu kita ni disuruh watawasau bil haq watawasau bi as-sabr. Berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kenapa suruh berpesan-pesan? Sebab terkadang orang yang pesan suruh sabar, dia pun tak sabar. Sebab ada waktu dia kadang-kadang dia kata bila orang tu kena musibah sabar. Tapi bila dia kena musibah, dia sebenarnya berhajat kepada orang memperingatkan dia. Orang balik sabar. Sebab kadang bila kena kat dia pun tak dapat nak tahammul, tak dapat nak tahan satu benda tu. Dia suruh orang sabar, tiba-tiba time dia pula lebih-lebih lagi nak marah. Itu maknanya kita yang kena sabar dengan dia. Bukan kita kata dia suruh orang sabar, sama. Tak jadi macam tu. Sebab tu bila orang suruh kita sabar, maka kita ambil itu sebenarnya suruhan. Allah suruh orang yang diistisnakan daripada orang-orang yang rugi, iaitu orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Ingatkan balik, bukan kamu kau yang suruh aku sabar itu. Jadi dia ingat balik, kena sabar ni. Cuma kadang-kadang sebab dia emosi dia sampai dia tak ingat. Ini kita bila disuruh sabar, mu sama macam aku nak suruh aku sabar. Tak jadi macam tu. Lepas tu dia nak peringatkan dia balik, kata aku berpuasa. Dia nak tekan diri dia, aku puasa, nak lawan nafsu dia. Nak bagi benda tu dia menjiwai masuk dalam tu. Makcik? Tu Makcik kata dia dengar pakcik tu duk potong daging ke potong apa, dia kata Allah yang potong apa semua. Dia kata siapa yang potong daging ni Allah Ta'ala, siapa yang buat semua ni Allah Ta'ala. Dia nak bagi masuk nak bagi menjiwai. Tu dia untuk diri dia. Kalau untuk diri kita tak mau buat macam tu, tak payah buat macam tu. Cukup dengan dalam hati. Takut kata dia riak ke apa kan. Tapi kalau
Orang kita tak tahu. Ada yang riak, ada yang tak riak, tu benda masalah dalam. Kita ni nahkum bizawahir. Wallahu yatawalla as-sarair. Hak benda-benda dalam tu terserah ke Allah Taala. Dia riak ke, dia ni ke, apa ke, tu terserah ke Allah. Jadi tujuan dia tu nak ni ya. Sebab tu dalam ada Syekh Muhammad sebut, anda tak ingat salah dulu ke ataupun ulama mana dia ajak anak dia sebut apa ni, Allahu syahidi, Allahu nazir, Allahu naziri, Allahu muttali'un alai. Dia ajak anak dia sebut itu. Allahu naziri, Allahu syahidi, Allah tengok aku, Allah saksi aku. Jadi dia diulang-ulang benda tu supaya masuk dalam hati dia, Allah duk tengok aku, Allah tengok aku, Allah tengok aku, sampai benda tu ada dalam hati. Dia sebut benda tu. Kadang-kadang setengah-setengah orang tu anak dia sebut ni Allah, dia sebut Abah. Lepas tu dia ajak dia, ajak anak dia suruh sebut Allah Ta'ala. Nak suruh pergantungan tu kepada Allah. Nak bagi awal-awal tu dia kenal Allah. Sebab at-tikrar tu ada taksir sebenarnya. At-tikrar tu ada taksir. Sebab tu Allah Ta'ala iza takarrara takarrara. Bila berulang-ulang sesuatu benda tu maka jadi takarrar, tetap. Sebab tu dalam hafalan tu kita akan ulang. Sebab bila takarrar jadi benda tu dah takarrar, tetap kejap dalam diri kita. Ingatan kita pun lama-lama kuat. Sebab tu beza bila kita dah hafalan kita dah ulang hari-hari, kuat tak hafalan kita? Kuat hafalan kita. Tapi bila tak ulang maka farra, lari. Itu maksudnya idza takarrara taqarrara. Betul, idza taqarrara tahaqqaqa. Idza tahaqqaqa tadaqqaqa. Dia cuma peringkat. Dah taqarrar, dia akan tahaqquq pula. Tahaqqaq dah ni dah, dia akan nak tadqiq pula dalam masalah-masalah yang halus-halus. Wallazi nafsu Muhammadin, betul kata apa ni, dalam hadis sebut, dan demi diri Muhammad di dalam kekuasaan dia, la khulufu famis saimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Apa ni, bau perubahan ataupun bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada bau kasturi. Lebih harum di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada bau kasturi. Ini kelebihan orang yang berpuasa di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi manusia. Maklum kecil-kecil kan, tak tahulah kalau biasa buat orang duk buat dia apa, bagi bau mulut dekat orang, dia kata bau kasturi. Pesat habis memang. Main duk buat apa? Kemudian walisaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa tu dua kegembiraan yang dia gembira dengan kedua-duanya tersebut. Jangan yafrahatan yafrahuhuma. Baca pun kena ni ya. Dia punya ni lenggak bahasa dia. Tidak jadi ikut lain. Bagi orang yang berpuasa tu dua kegembiraan yang dia gembira dengan kedua-duanya. Jangan, bagi orang yang berpuasa tu dua kegembiraan. Dia gembira dengan kedua-duanya apabila dia jadi tak ni apa, dari segi makna tu kita dengar pun tak sedap. Iza aftara, perlu nak sebutkan dua keadaan tu. Iza aftara fariha bi fitrih. Apabila berbuka dia gembira dengan berbuka puasanya tu, sebab dia dapat selesaikan ibadat yang dilakukan. Dia dapat habiskan ibadat yang dilakukan. Jadi dia gembira. Dan dia dibenarkan pula untuk makan selepas sehari. Dia tahan diri dia mengerjakan apa yang Allah Taala suruh. Dan yang kedua, wa iza laqiya rabbahu
fariha bisaumi, dan apabila dia bertemu dengan Tuhan dia dapat pahala-pahala yang sempurna daripada Tuhan dia di akhirat nanti. Maka dia gembira dengan puasa yang dilakukan. Wa minal ayyamil fadilah allati akkada syar'u saumaha, daripada hari-hari ni nak sebut sikitlah, kita baca secara ringkas, daripada hari-hari yang mempunyai kelebihan, yang syarak tekan ataupun syarak tuntut puasa pada hari-hari tersebut. Yang pertama, al-ula yaum al-ithnain wal khamis, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radu al-a'mal yaum al-ithnain wal khamis, fa uhibbu an yu'radu 'amali wa ana sha'imun. Wa qalat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-ithnain wal khamis. Yang pertama, puasa pada hari Isnin dan juga puasa pada hari Khamis. Dan Nabi kata dibentangkan amalan-amalan tu pada hari Isnin dan juga Khamis. Maka aku suka bahawa dibentangkan amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Dan ada hadis daripada Sayyidina Aisyah yang menyebut bahawa Nabi SAW usaha puasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Kemudian yang kedua, والثانية يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Yang kedua, hari Arafah, dan Nabi SAW pernah ditanya tentang hari Arafah, dan Rasulullah kata, aku kira atas Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Taala menghapuskan dosa pahala tahun yang sebelum dan tahun yang akan datang. Pahala tahun yang sebelum dan tahun yang akan datang. Ini lebihnya hari Arafah daripada hari Ashura. Yang mana hari Ashura diampunkan tahun yang lepas. Adapun Arafah tahun yang lepas dan juga yang akan datang. As-sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Hari Arafah bila? Mai. Awak tak tahu lah. Arafah bila? Rejab 10 Zulhijjah Arafah. 10 tu tak boleh puasa. 11 Macam mana tu 10 11 9. Yus, gelak kawan kan. Apa? Ada gelak kawan. Yus. Yang apa bang? Gaya Cina bila? Apa ni? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah yang Arafah. Lepas tu hari ke-10 orang panggil hari Tasyrik. Hari 10 hari apa man? Hari ke-10 hari apa? Kau ni buat air. Hari ke-10 hari apa? Orang panggil hari apa? Nabil. Bunyi apa? 10 hari apa? Tak tahu. Ayah. Tidak. Orang panggil apa? Tadi hari 10 hari Tasyrik. Hari 10 hari apa? Tak tahu. Tahu ayah. Orang ngaji orang kena tahu lah. Yus, hari 10 hari apa Yus? Hari ke-10 orang hari apa? Hari apa? Syed. Yaumun Nahri. Nahar ni sebelah unta panggil nahar. Orang ambil kot atas tu, atau orang panggil nahar.
Ke-8 Zaid. Panggil apa? Ha? 8 ayat tarwiyah. Lepas tu ayat 11, 12, 13. Ini tasyrik. 11, 12, 13 bawah ni tarwiyah. 8 tu ayat tarwiyah, 9 tu ayat Arafah. Apa ni 10 tu yang munahri. Lepas tu ayyamu at-tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13. Tarwiyah. Yang ketiga al-ayyam. الثالثة الأيام الثمانية الأولى من شهر ذي الحجة وهي التي قبل يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Tiadalah daripada hari-hari yang dengan jumlah tu jadi sifat bagi ayam. Tidaklah daripada hari-hari yang amalan soleh pada hari-hari tersebut lebih disukai kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari yang 10 ni. Min hadhil ayyam fatu qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Di sini yang sebut 8 hari itulah. Maknanya 8 hari itu sebelum masuk kepada 1 Zulhijjah tu dah disunatkan puasa dah. 9 tu ada kelebihan lain lah, memang datang hadis. Tapi yang 1 sampai 8 tu pun disunatkan untuk berpuasa. Dan bagi orang yang nak berkorban, nak berkorban bukan orang yang sembelih. Maksudnya orang tu dia masuk, dia jadi peserta. Masuk yang berkorban tu dia jadi peserta. Itu disunatkan dia tidak memotong bulu-bulu. Dia tak potong kuku, dia tak potong misai. Apalah bulu-bulu di badan dia tak tanggalkan bulu-bulu di badan dia sehinggalah dia selesai daripada berkorban. Dia lepas dah sembelih itu barulah dia potong. Dan kalau dia sembelih hari 11 lepas hari sembelih tu 8 hari itu pun disunatkan puasa. Cuma kita yang ramai tu buatnya hari 9 lah. 9. Tapi sunatnya bermula pada 1 bulan tu sampai dah 9 tu disunatkan puasa. Ada kelebihan dia. Yang keempat Ar-Rabi'atu Tasu'a wa Ashura. Fa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yawmi Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Baik, puasa hari Tasu'a dan juga Ashura. Nak saya tanya orang ni. Bisa. Ashura bulan apa? Tanya dah itu kan? Ya Allah. Selalu buat apa tadi? Ashura buat apa? Enggak macam mana tu.
Ada banyak jawapan lah. Ada kat Malaysia. Nampak tak? Nampak. Apa kisah di sebalik tu? Kisah di sebalik ni apa bubuk Asyura. Ada apa? Tu lain. Kan tu. Tak ada. Assalamualaikum. Boleh. Tanya. Wah, salah. Tasu'a dan juga Asyura. Baik, nombor 4, puasa pada 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Tapi apa Ibn Hajar tersebut dalam apa ni, kita ada Fathul Bari. Dia kata ada dibagikan kepada 3. Dibagikan kepada 3 cara puasa lah. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang paling afdal dia puasa 3 hari. 9, 10, 11. Itu yang paling afdal. Yang kedua dia puasa 9, 10. Dan yang ketiga dia puasa 10 sahaja. Yang ketiga dia puasa 10 sahaja. Dulu dah tulis tu, tapi mana tak? Kelebihan dia macam sebut tadi lah. Yukafirus sanatal madiyah. Lepas tu kenapa dapat 9? Sebab Rasulullah sebut, dia kata la in baqitu ila qabilin, kalau aku kekal, yakni aku masih hidup lagi pada apa ni sehingga ke tahun hadapan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Tapi Rasulullah wafat. Yang ni tahun yang ke-10. Tahun ke-10, tahun ke-11 Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah tak ada puasa. Rasulullah tak ada puasa hari ke-9. Tapi sebab Rasulullah sebut, kalau aku masih hidup sampai tahun hadapan aku akan puasa. Sebab Rasulullah nak mukhalafah dengan siapa ni? Siapa? Mukhalafah dengan orang ni lah. Kalau cakap Syiah lagi pelik kat. Tak ada lagi Syiah ni tu. Jadi sebab mereka puasa pada 10 Muharram. Rasulullah tengok orang Yahudi Madinah puasa pada 10 Muharram. Ini Rasulullah tanya, kenapa kamu puasa? Daripada pada hari ini Allah SWT selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW cakap, kami lebih layak puasa daripada kamu. Kami lebih, hampa tak ikut pun. Hampa tak ikut dia pun. Jadi kami lebih layak puasa daripada kamu. Kemudian Rasulullah katalah, kalau Allah SAW aku hidup sampai tahun hadapan, maka aku akan puasa pada hari 9. Lepas tu Rasulullah wafat. Yang kelima, khamisatu sittun min Syawal. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. 6 hari di bulan Syawal. Kerana hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti akan puasa Ramadan tu, ikuti pula 6 hari daripada bulan Syawal. Sama ada secara yang afdalnya muttasil, lepas ayat pertama tu dia puasa terus, dan secara berhubung, dan boleh juga secara mutafarriqah. Maknanya dia buat, yang penting 6 hari lah. Maknanya bukan secara berhubung. Yang penting 6 hari ada dalam bulan Syawal tersebut. Maka orang ni kana kasiyamud dahri. Orang ni seperti puasa dia seperti puasa 1 tahun. Puasa selama-lamanya. Kalau dia puasa setahun. Sebab kalau dia puasa macam ni, maknanya dia puasa setahun. Sebab 30 hari sama dengan 10 bulan. Sebab satu kali puasa diganda 10, maka 30 hari sama dengan 10 bulan. Kalau dicukupkan 6 hari lagi, maknanya sama dengan 2 bulan. 10 dengan 2 jadi 12 bulan. Jadi setahun.
yang disebut itu man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti akan puasa Ramadan tu 6 hari. Kalau 6 hari sepatutnya yang disebut sittatan. Sebab apa? Ayam mufrad dia yaum. Mufrad dia apa ni muzakkar. Bila mufrad dia muzakkar, adat dia kena muannas. Tapi bila adat di maksud itu dihazafkan, maka boleh kita nak muzakkarkan adat ataupun nak muannaskan adat. Kalau ikut sini sittata ayyamin min Syawal. Tapi sebab ayam tu dah dihazafkan, maka boleh sebut sittan ataupun sittatan. Seperti hadis Nabi yang sampai pada kita ni sittan min Syawal. Ayyamul bid. Hari-hari putih. Nizah, hari putih lah Nizah. Hari putih lah. Ada panggil hari putih. Baik, hari-hari putih. Maknanya hari-hari hari-hari bagi malam yang cerah. Itu 13, 14 dan juga 15 kat pertengahan. Dan itu tengah bulan cerah, bulan penuh. Dan selepas hari ni juga waktu ni darah tengah duk naik. Sebab tu elok berbekam bila? Apa bulan? Dalam hadis dah baca 17, 19, 20, 21. 19, 21, 23 kan? Kan 17, 19, 21. 17, 19, 21. Dalam hadis kita baca nak syamat 17, 19, 21. Sebab itu darah tengah duk naik, menggelegak. Kalau orang yang turun ke laut, waktu tu ayak tengah naik kan. Yang nak tahulah, yang nak dengar, waktu tu ayak tengah duk naik. Dan darah juga tengah duk naik. Jadi elok waktu tu lah untuk berbekam. Maknanya pertengahan tu lah. Itu yang sebut dalam hadis 17, 19, 21. Dan juga nak dengar daripada Ustaz Hamid Zamzam, dia kata waktu ni juga elok untuk nak kahwin. Darah tengah dia naik. Dan dah waktu pertengahan ni lah. Waktu pertengahan. Semua tengah nak naik kan. Badan kita ni kan ada sejuk dia, ada panas dia. Darah pun ada waktu dia panas, ada waktu dia naik, ada waktu dia turun. Kan semua tu kan ada kaitan juga dengan darah, dengan saluran-saluran apa semua. Baik. Jadi ayyamul baid, hari-hari putih. Kita sebut hari-hari putih lah. Kita sebut hari putih. Satu lagi hari-hari apa? Putih. Ayyamus sud. Hari-hari gelap. Hari gelap apa bulan? Tengok nah, tak ada jawapan engkau nah. Tak tahu. Hari cuti lah. Hari gelap bila Miza? Tak ada lah ni. Jam musud. Hari disunatkan puasa kat tu. 28, 29, 30. 28, 29, 30. Kalau tak ada 30, ambil 1. 28, 29, itu 1 hari bulan. Masih lagi gelap. Macam tu. Hari-hari bulan gelap. Waktu tu jadi yang kata bau dia start daripada kecil, besar, lepas tu jadi bulan penuh. Bulan penuh tu dia makin ke bawah tu dia makin ni. Sebab tu kalau di awal bulan dan di akhir bulan tu tak apa nak elok waktu untuk berpekam. Sebab waktu tu darah ni. Kita bukan tengah-tengah darah tengah duk menggelegak lah orang kata.
Naik. Wasallallahu sayyidina Muhammad. Hari keapa ayyamul bid ni? Salis asyar wa taliyahu, dan 2 hari selepas dia. Tu 13, 14, 15 min kulli syahrin, tiap-tiap tiap-tiap bulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radhiyallahu anhu, idza sumta min syahri salasan fasum salasata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Kalau kamu berpuasa tiap-tiap bulan 3 hari, maka puasalah pada hari ke-13, 14 dan 15. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin. Apa ni kekasih aku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, wasiatkan aku 3 perkara. Siyami salasati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Wa raka'atay duha, dan 2 rakaat solat duha. Wa an utira qabla an anam, dan aku berwitir sebelum aku tidur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu salasati ayyam saumud dahri kullih. Puasa 3 hari tiap-tiap bulan ni merupakan puasa apa? Ad-dahar, selama-lamanya lah. Wah, salah. Satu lagi ayyamul bid tu, dia ayyamul bid, yakni ayyam al-layali al-bid, hari-hari bagi malam-malam yang cerah. Tapi mausuf dia hazaf, hari-hari bagi malam-malam yang cerah. Ayyam al-layali as-su, hari-hari bagi malam-malam yang gelap. Sebab akhir bulan tu gelap, beza dengan pertengahan bulan. Boleh tengok 15 tu baru keluar. Ada beza. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Ada salah tak apa betul ya. Ada ingatan terganggu sikit. Tak apa, sihat. Tapi sebab nak habiskan bab puasa ni, ada sikit lagi, tak ada apa kan. Kita lalu sikit. Apa yang salah tu harap betul ya. Babuz zakah, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.